Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Adil Hidayat di rancangan Internet dan Anda. Di mana dalam rancangan ini kita akan bincangkan topik-topik tentang internet di negara kita ni. Jadi seperti biasa malam ni kami akan membawakan anda satu lagi topik menarik untuk dibincangkan, iaitu bagaimana internet dapat membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun lebih dikenali sebagai PMKS kan. Jadi, untuk nak bincangkan topik kita pada malam ni, bersama-sama dengan saya adalah Encik Muhammad Yusman Amiran. Dan beliau merupakan Ketua Segmen PMKS bagi Unify Telekom Malaysia. Okey, Assalamualaikum Tuan. Terima kasih Tuan sebab sudi datang malam ni. Waalaikumsalam Adi. Terima kasih kerana jemput kita. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Ya? Okey Tuan. Okey Tuan, saya cerita sikitlah dekat Tuan kan. Jadi dalam rancangan internet dengan anda ni kan, jadi kita dah bincangkan banyaklah isu-isu penggunaan internet dan sebagainya. Tapi kalau sebelum ni, dalam episod-episod sebelum ni kan, kita banyak bercakap tentang isu penggunaan internet untuk orang kata apa, individu dekat rumah secara peribadi dan sebagainya kan. Jadi yang menarik malam ini kita nak bercakap tentang bisnes pula. Kita nak memberikan fokus pada bisnes. Jadi secara umumnya kita nak fokus kepada yang perusahaan mikro, kecil dan sederhana tu kan. Okey, lepas tu cakap satu benda nah. Bila kita duk cakap pasal internet ni, kalau kita sebut internet dekat Malaysia ni, dia akan ada satu lagi perkataan yang sinonim yang orang akan sebut juga. Sebut internet, orang akan sebut Unify. Okey. Sebut Unify, orang akan ingat internet. Lepas tu bila kita cakap Unify tu pula, orang akan ingat Unify internet kat rumah. Tapi tak boleh nak salahkan jugalah sebab Unify kan salah satu penyedia perkhidmatan yang terbesar kat negara kita ni kan. Betul. Jadi mungkin ada sebahagian penonton-penonton tu dia tak sedar yang pihak Unify pun ada buat untuk bisnes juga kan. Termasuklah yang kita kata PMKS ni. Okey, jadi sebagai permulaan ni lah Tuan. Boleh tak saya nak minta Tuan mungkin tolong terangkan sikit lah maksud daripada segi apakah dia itu yang kata perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni dan bagaimana yang kata pelanggan-pelanggan ni untuk Unify. Okey, terima kasih dia. Ya, kita terang dulu Unify ni macam Adi katalah bukan hanya untuk kediaman, malah untuk bisnes. So kita dulu segmen dekat Unify. Unify untuk kediaman, konsumer dan segmen SME atau PMKS. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Idea tanya tadi apa itu perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kalau ikut definisi ni ada 3 kategori. Dia ada perusahaan mikro, dia ada PM mikro, kecil dan sederhana. Right? So mikro ni kalau ikut definisi SME Corp dia ada ikut bilangan pekerja sebelum masa dan juga pendapatan lah, annual sales turnover. Untuk mikro ni yang 300,000 ke bawah sales turnover atau mempunyai pekerja sebelum masa 5 dan ke bawah. Okey, itu kira mikro lah. Itu ke bawah mikro. Okey. Dan kita ada kecil. Kecil ni daripada pekerjanya bilangan dia 30 hingga ke 5. 30 sehingga ke 5. Dan dia punya apa ni sales turnover ni tu tidak kurang lagi daripada 3 juta. Dan yang ke atas sekali yang medium ni adalah 20 juta dan jumlah pekerjanya 75 dan ke bawah. Ini saya ambil yang industri retail services. Kalau manufacturing berbeza. Tapi kebanyakan PMKS di Malaysia ni adalah daripada services dan retail lah. Then dari situ kita tengok juga PMKS yang ada di Malaysia ini, jumlah dia berapa? Jumlah aktif PMKS di Malaysia adalah 1.2 juta. Semua sekali? Maksudnya keseluruhan PMKS ini yang daripada DOSM lah, Department of Statistics. Dan dekat yang bawah sekali tu, yang paling ramai, the micro. Maksudnya yang micro tu? Micro tu 960,000. The rest tu adalah daripada kecil dan sederhana. Itu definisi dia lah. So bagi Unify ni, segmen Unify, kita tahu bahawa segmen PMKS ni sangat penting untuk negara. Dia contribute ataupun sumbangan kepada GDP hampir 40%. Dan peluang pekerjaan yang dibentuk atau diwujudkan oleh PMKS ni besar. Lebih daripada 7 juta bekerja di sektor PMKS. So kita wujudkan segmen PMKS ini untuk melihat kepada pembangunan PMKS di Malaysia dan kita mempunyai lebih hampir 400,000 PMKS, pelanggan PMKS untuk Unify Business. 400,000? 400,000. Okey. Ya. Tapi saya tak apa, betul. Banyak nombor saya terfikir sebab biasalah macam orang macam saya mungkin saya tak perasan sangat macam saya cakap tadi lah. Sebelum ni saya hanya dengar macam PKS kan, perniagaan kecil dan sederhana tu, tiba-tiba sekarang ada mikro. Lepas tu ada banyak isu-isu yang berkaitan dengan itu. Lepas tu tiba-tiba hari ni kita nak bercakap pula pasal internet dan mereka kan. Ada sendiri pun PMKS kan? Boleh dikira macam ada. Sebenarnya betul juga ada domba. Dia mula dengan PKP itu. Dia start masa PKP itu kita tengok kan masa tu kita ada kawalan pergerakan dan sebagainya, nak bergerak tak boleh, nak pendek katanya kita gunakan internet tu untuk kelangsungan hidup lah, termasuk perniagaan kan. Jadi masa tu yang malah duk jual kat Shopee, Lazada. Duk buat benda-benda. Ni mikro ke kecil? Kita start mikro dulu.
Okey. Tapi baguslah juga kalau macam tuan kata tadi sekarang ni ada 900,000 lebih lah kalau nak ikutkan mikro saja. 900 mikro lebih. Kalau totalnya tadi termasuk kecil dan sederhana adalah 1.2 juta. So yang Banyak aktif lah. lah ya di Malaysia. Itu kira merangsangkan nilai tu. Okey, cakap pasal tu kan, kita duk cakap pasal nombor ni. Saya teringin nak tanya kat tuanan. Jadi kalau macam tu, macam mana trend dengan kata penggunaan internet tu sendiri dengan PMKS ni? Ya, kalau kita lihat masa zaman PKP tu banyak orang duduk kat rumah kan. Dan sekarang ni dah masa endemik. Kita perhatikan banyak penggunaan internet daripada sektor PMKS. Oleh itu kita bukan hanya tengok internet tau. Apa yang mereka boleh lakukan dengan internet. Itu yang soalan yang paling penting kan. Untuk Unify Business ni kita lihat ada 4 cabaran utama untuk PMKS. Ideal mungkin boleh validate ni kan. So kita lihat dari segi capaian pasaran dia kecil kan, susah capaian pasaran dia or market access. Yang kedua cabarannya dari segi kewangan, sumber kewangan yang terhad, dan kemudian dari segi kemahiran menggunakan atau menjalankan perniagaan, dan ketiga dan keempat adalah dari segi penggunaan digital teknologi. Kan inilah yang 4 cabaran, dan dari situlah kita Unify Business nak fikir macam mana nak membantu dan menyokong pembangunan PMKS di Malaysia ni. So kita adakan 3 teras sokongan dia. Teras yang pertama kita memberikan penyelesaian digital. Penyelesaian digital tak termasuk hanya internet. Apa lagi penyelesaian digital yang boleh membantu mereka dalam pemasaran, dalam mewujudkan lagi produktiviti yang lebih tinggi dengan sumber-sumber yang terhad. Dan kita juga tengok dari segi sokongan yang lain. Sokongan contohnya sokongan tempatan. Kan dia nak juga siapa yang hampir dengan mereka. So pada Unify Business kita ada pejabat-pejabat kita di seluruh negara. Sokongan tempatan tu maksudnya sokongan daripada pihak Unify sendiri yang berada di tempat kawasan-kawasan tempatan itulah. Yang ketiganya kita ingin juga mengukuhkan PMKS punya komuniti melalui Unify Business Club. Kita ada ramai kan 400,000 Unify Business Club. 400,000 pelanggan-pelanggan daripada Unify Business ni, kita kata banyak lagi yang kita boleh tolong berdasarkan 4 cabaran utama yang dihadapi oleh PMKS. Saya teringin nak tanya sebut pasal dia bila sebut Unify Business Club tu dia dengar macam kelab eksklusif kan. Mungkin tuan boleh cerita sikit apa yang ada dalam Unify Business Club tu? Unify Business Club ni kita wujudkan because masa kita kata 4 cabaran utama tadi kan. Kita ingin memberikan akses kepada informasi knowledge. Macam contohnya bagaimana nak dapat microfinancing. Kita bekerjasama dengan pihak bank. Dan macam mana nak buat contohnya pemasaran secara digital. Kita ada juga konten yang bercerita pasal pemasaran secara digital. Dan juga ada webinar dan juga event-event yang kita adakan secara sama ada secara maya ataupun secara fizikal. So dia merupakan satu hub yang kita boleh dapat banyak akses informasi lah. Selepas ni kita jemput kat Aidil sebagai orang kata penceramah yang terkenal untuk cakap anda saya tuntut ni. Tapi menarik lah. Maksudnya itu adalah tempat yang mana pihak Unify membantu untuk nak kata menyebarkan ilmu sekali lah, nak membantu lagi. Bagus. Pasal kita lihat penggunaan digital ni bagi PMKS mungkin agak sukar dia ingin tahu bagaimana kita dapat membantu. Oleh itu kita jemput orang yang telah company PMKS yang berjaya menggunakan teknologi digital ni, bagaimana dia memula. Bagaimana dia menggunakan teknologi digital ini untuk membantu perniagaan mereka. So itu yang kita lakukan supaya mereka dapat belajar dan bagaimana nak bermula menggunakan teknologi digital ini. Okey, cakap pasal itu kan, adakah ini memang sepenuhnya pihak Unify saja ataupun adakah pihak Unify bekerjasama dengan katakanlah agensi dan sebagainya atau macam mana? Kita bekerjasama. Kalau untuk Unify Business Club tu, untuk Unify Business kita memberikan jalur lebar penyelesaian digital. Kita juga ada agensi kerajaan yang memberikan upskilling program untuk SME PMKS kita ini. Kita juga yang kita cakap tadi kan dengan pihak bank. Dan kita juga berkolaborasi dengan pengendali teknologi because mereka juga mempunyai teknologi yang boleh membantu PMKS ini. Okey, maksudnya bukan hanya maksudnya Unify ni dia jadi sebagai satu hub, memang hub nama apa pun nak bridge lah. Nak bridge kan dia. Okey. Because dia orang banyak nak tahu informasi macam mana nak guna, macam mana ada cabaran-cabaran yang 4 cabaran yang kita sebutkan tadi lah. Dia kira sebagai orang kata, kalau kita boleh kata sebagai one stop solution untuk nak belajar dari segi perniagaan tu nak maju ke depan gitu. Bagus juga ni. Okey, tapi cakap pasal tu kan tadi tu ada cerita, ada sebut satu perniagaan nama dia penyelesaian perniagaan tu. Okey, tapi sebelum tu saya rasa saya nak kena orang kata apa, nak kena terangkan sikit takut ada salah faham. Jadi maksudnya penyelesaian perniagaan itu adalah business solution business solution. Okey.
Jadi apa maksud tuan sebagai business solution yang disediakan oleh pihak Unify kalau dari segi untuk PMKS ni? Kita tengok tadi kalau apa daripada mikro, kecil dan sederhana, kehendak untuk perniagaan tu berbeza-beza. Betul. Bila kata penyelesaian digital ni, makna kita berikan juga internet tu bersama dengan penyelesaian digital yang lain. Contohnya kita bagi Unified Cloud Storage. Yang ini yang kita kata dia nak simpan banyak data-data yang sangat penting ni dalam Unified Cloud Storage. Okey. So contohnya banyak data yang nak simpan kan. Kita bagi dia ada business grade sikit. Bukan macam individu. Kalau individu ni seorang-seorang pakai. Kita perhatikan cabaran mereka bila simpan data-data ni secara individual. Kalau staff tu keluar daripada company tu, dia tak dapat balik data tu. So macam bagaimana kita nak make sure that dia orang boleh gunakan data tu dan data tu tak hilang. Dan dia dihostkan di data center kita di dalam negara ini. So itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok juga dari segi pemasaran kan. Pemasaran ni kita notice bila dia orang buat pemasaran digital ni dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, ataupun dekat e-dagang yang lain, bagaimana nak kontrol banyaknya kedai online mereka ini. So kita wujudkan e-commerce hub. E-commerce hub ni mana satu window boleh tengok semua. Ya, kalau kita update platform yang banyak-banyak tu tengok di satu tempat yang sama. Kita update produk kat sini, dia akan update ke semua tempat yang kedai online mereka, dan termasuk juga kan banyak soalan pertanyaan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Macam mana nak tengok tiga-tiga platform ni? So kita letak dalam satu window tu dipanggil e-commerce hub, dan penyelesaian ini juga kita kombokan atau bundlekan macam dia kata dengan kita punya jalur rewah. Itu package yang menarik. Yang satu lagi yang saya terangkan ni sokongan tempatan. Sokongan tempatan makna kita ada tim di semua negeri di mana mereka juga adalah business consultant consultant yang boleh membantu SME, dan mereka adalah diiktiraf oleh SDL, International Certification for Digital Literacy, yang boleh membantu PMKS ini menggunakan teknologi digital. So itu yang kita sediakan, bukan hanya menyediakan penyelesaian digital, malah bantuan dan sokongan untuk mereka menggunakan perkhidmatan digital ni lah. Pendek kata dengan bahasa lainnya end to end lah semua. Tapi ada satu benda saya ingin nak tanya sikit yang tadi kata pasal satu platform yang e-commerce boleh e-commerce hub tu kan. Sebab kalau saya cakap direct secara umum lah kan, kita tengok sekarang ni ramai orang menggunakan katakanlah platform seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi maksudnya e-commerce hub tu memang boleh berinteraksi, maksudnya digunakan sekali dengan Shopee dan Lazada tu. Ya, dia boleh tengok Shopee dan Lazada, kedai online mereka di e-commerce hub. Okey, jadi maksudnya saya nak bagi semua penonton faham tu, kita faham maksudnya. Okey, biasanya bila kita buat marketing, bila kita gunakan social media, katakanlah Instagram lah, Facebook, Twitter dan sebagainya contohnya. Jadi melalui e-commerce hub tadi kita boleh manage ke semua platform tadi dari segi komen dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama apabila kita buat jualan katakanlah di Shopee dan Lazada, kita boleh manage di situ juga. Ya. Ini menarik. Single window lah. Dan yang menariknya lagi, kita beri juga selalunya kita nak beli kereta ni kita test drive dulu. Betul tak? So kita hari ini pun kita dah bagi free trial untuk mereka yang nak menggunakan e-commerce hub gini. Free trial selama sebulan. Free trial ni untuk siapa tuan? Untuk siapa-siapa yang nak guna. Pengguna Unify? Tak semua. PMKS yang nak guna ni masuk ke kita punya website. Website kita UBC. UBC ya. ubc.unify.com.my, and kita ada free trial di situlah, cari e-commerce hub and then boleh cuba untuk selama sebulan. Okey. Tapi sayang tuan, dia kena buka sepatutnya untuk semua pelanggan Unify, dia senang kita cakap. Tapi maksudnya kita terbuka untuk peniaga pelanggan peniaga bisnes lah PKL. Biasa menggunakan e-commerce hub dan boleh membantu. Tapi menarik lah, boleh cuba sebulan kan. Sebab kenapa saya kata benda ni? Sebab platform yang kata nak integratekan Shopee dan Lazada tu, walaupun kita tengok memang ada lah dekat betapa secara antarabangsa kan. Tapi mungkin daripada segi nak menggunakan dia tu pun mungkin tak begitu banyak orang yang tahu mahir. Lepas tu mungkin daripada segi kos tu sendiri, sebab kebanyakan itu adalah daripada segi mata wang asing, katakanlah US dollar kan. Jadi kita bercakap pasal ringgit Malaysia dan dibangunkan oleh tempatan, menariklah benda tu. Dan cakap pasal dia juga tuan, kita duk bercakap pasal penggunaan internet oleh perniagaan mikro, kecil, sederhana kan. Tadi kita ada bersembang sikit di mana benda ni kita nampak dia mula naik mendadak pada waktu PKP tu kan, masa pandemik tu. Jadi saya nak tanya tuan sikitlah berdasarkan statistik kan. Kalau dulu orang kata mungkin perniagaan daripada mikro ataupun perniagaan daripada rumah ni dia naik disebabkan berlakunya pandemik. Lepas tu dia kata bila dah habis pandemik ni maka menurun lah kan. Ayat dia macam tu. Jadi saya teringin nak tanya, adakah betul yang dia kata daripada segi penggunaan internet oleh perniagaan ni waktu pandemik naik, tapi bila kita dah boleh keluar, dah hampir jadi balik seperti biasa, mask pun tak payah pakai,
dia dah menurun dah penggunaan tu? Ataupun tak ada beza? Penggunaan di rumah mungkin menurun because kita dah dulu anak-anak kita buat tuition online. Tapi kalau kita tengok dari segi Unify Business ni, kita tengok apa permohonan Unify oleh PMKS tu meningkat. Lepas maksudnya? Lepas PKP, mereka Okey. kembali berniaga semua tu, dan kita tengok peningkatan dari segi permintaan internet di pejabat ataupun di kedai-kedai. So itu yang kita nampak lah. Kan, because kita tahu sekarang ni orang dah tak habis PKP ni, endemik ni, orang pergi kedai, Betul, kan, betul. orang nak menguruskan perniagaan mereka. Dan saya rasa di sinilah PMKS dah bangkit semula selepas di fasa endemik ini, dan kebanyakan kedai dah mula buka, dah beroperasi. Itu bezanya lah. Kalau dulu banyak dekat banyak residential di rumah lah kan. Maksudnya makin meningkat lah. Meningkat lah dari segi perniagaan PMKS itu. Okey tuan, saya dimaklumkan kita ada soalan daripada penonton. Okey, jom kita tengok soalan daripada penonton. Okey, soalan dari Puan Nasibah Omar ya. Okey. Dia kata sokongan tempatan termasuk dengan training ke? Jadi maksudnya saya rasa dia merujuk pada tadi tu. Bolehkah ataupun personal ataupun individual training ataupun secara berkumpulan? Kita ada dua lah ya. Kalau kita pergi ke TM Point tu, kita punya business consultant. Itu secara individu lah. Tapi kebanyakan yang kita buat secara berkumpulan, ada 100 yang datang kita punya event contohnya, program, dan kita buat secara berkumpulan. Tapi kalau inginkan individu, kita boleh pergi jumpa dengan business consultant kita ataupun pergi dekat kita punya website tadi untuk dapatkan appointment untuk kita berikan perkhidmatan ataupun memberikan konsultasi lah untuk menggunakan digital. Yang tuan kata business consultant tu maksudnya di mana tuan? Itu memang Unify Business. Memang setiap negeri. Setiap negeri yang bahagian Unify Business. Okey. So kita ada lebih kurang yang dah tadi kita cakap diiktiraf SDL tu 300 lebih lah. 300 lebih. Yang dah diiktiraf SDL, dan ini dapat membantu para PMKS di luar sana. And dia orang pun orang tempatan. So dia boleh cakap ke Kedah, dia boleh cakap Kelantan, senang lah untuk nak sampaikan. Okay. Menarik juga tu. Okey tuan, tadi tuan dah cakap pasal jumlah orang makin meningkat. Saya teringin nak tanya kan. Kalau daripada segi peningkatan dan jumlah semasa tu dah berapa ramai dah tuan ikutkan sekarang ni? Ramai lah nama tu kalau nak share ni tak adalah saya share, tapi nampak peningkatannya lebih kurang 20-30% peningkatan daripada berbanding dengan tahun yang kita ada PKP dulu. Tapi yang saya nak sambung yang soalan tadi, kita pun sebelum terlupa, kita pun dari bulan September hingga Disember ni kita ada program yang untuk secara percuma yang masuk untuk PMKS ini datang. Kita cover 3 area, 3 aspek utama. Kita kata mindset, kalau nak gunakan digital kan, mindset, skill set, tool set. Mindset, skill set, tool set. So tiga area ni adalah sangat penting untuk penggunaan teknologi digital. Mindset ni kita akan jemput PMKS yang berjaya menggunakan digital dalam program kita. So dia akan cerita bagaimana dia gunakan, bagaimana dia menggunakan teknologi itu untuk membantu mengembangkan perniagaan. So kita panggil usahawan-usahawan berjaya ni bercerita. Itu yang pertama, yang untuk mindsetnya. Dan kedua, kita ada kelas selepas tu. Kelas digital ini untuk mereka menggunakan hands-on, gunakan kita punya penyelesaian digital tadi. Dan yang ketiganya toolset lah. Toolset itu termasuk skill set. Toolset apa yang mereka boleh gunakan untuk mengembangkan perniagaan mereka. So program ini kita akan memula pada bulan September ini, dan program pertama ada di Bangi. 21 September ini di Bangi 21 Gateway. September di Bangi Gateway. Datang ramai-ramai ke sana, dan kita akan 3 aspek ini yang kita akan cover. Ini kita haraplah dapat membantu juga. Mungkin ada juga yang anak-anak kita, adik-adik kita yang ingin jadi usahawan, mungkin datang ke situ untuk belajar daripada usahawan-usahawan berjaya ini dan masuk kelas yang kita adakan. Maksudnya terbuka untuk semua? Terbuka untuk semua. Berapa lama tu tak? Hanya satu hari? Satu hari. Tapi kita ada 12 lokasi daripada September hingga Disember ke seluruh negara lah. Tapi untuk permulaan kita akan bermula di Bangi Gateway. Okey. Tuan, kita ada soalan lagi tuan. Hangat ni tuan. Soalan Okey, soalan seterusnya daripada penonton. Okey, daripada Encik Azri Swift. Okey, nak dapatkan free trial dia tu macam mana kita pergi kat portal kita tadi, unify.com.my unify.com.my, okey. Dan ada dekat bahagian Unify Business tu, dia ada solusi e-commerce hub punya free trial. Okey, maksudnya pergi ke website Unify tu. Okey. Dan kita akan email lah dia detail nanti. Tapi macam tuan kata tadi lah, takut lagi semua pengguna Unify pergi nak minta. Maksudnya untuk pengguna bisnes semua boleh. Semua boleh. Kita allow untuk semua untuk free trial. Okey. Saya baru nak tanya, kalau bukan pengguna Unify boleh ke? Boleh. Oh, bukan pengguna pun boleh juga?
boleh. Maksudnya contohnya katakanlah saya menggunakan ISP lain, jadi kalau saya pergi sana saya dah daftar dan saya boleh gunakan untuk sebulan tu. Oh, jika kita macam kita macam you nak beli kereta pun kena free drive, buat test drive. So kita nak juga daripada free trial tu mungkin kita juga dapat maklum balas daripada pengguna dan kita boleh tingkatkan lagi kita punya produk. Saya tersalah faham tadi. Saya ingatkan penyelesaian ni macam contohnya untuk free trial itu hanya untuk pengguna bisnes. Maksudnya terbuka untuk semua. Okey, menarik tu. Okey, untuk soalan seterusnya ni kan. Okey, sementara kita tunggu soalan penonton lagi. Okey, kita berbalik semula kepada topik kita pada malam ni. Jadi saya nak tanya tuan, daripada segi pandangan tuan kan. Jadi macam mana sebenarnya internet dan juga orang kata apa penyelesaian digital ni dapat membantu benda yang kecil dan sederhana ni. Ini kita nampaknya kita pun macam pendek kan. Jadi mesti secara ringkas lah macam mana depa dapat membantu sebenarnya. Kita ambil contoh ambil contohlah senang boleh. Bila kita buat satu event dekat Kota Baru Kelantan tu ada 100 usaha masuk dan seorang tu nama dia Sasar Bella, panggil Bella je lah. Dia jual tudung tenunan ni, tudungan tangan dan masa tu memang baru PKP lepas tu jualan ni tak banyak. Bila kita buat penyelesaian digital ini untuk dia dan dia punya sales naik sebanyak 40%. 40%. Tapi orang kata juga betul ke semua letak dalam online naik 40% tetap juga kan, dia bergantung juga kepada produk. Tapi yang lebih pentingnya bagaimana kita nak dapatkan target customer, meluaskan capaian kita tu melalui pemasaran digital. So itu yang pertama yang kita lakukan. Keduanya yang kita ada juga pelanggan kita daripada Lazis Patin Encik Syarudin. Dia memang menggunakan e-commerce hub ni sepenuhnya. Jual patin ikan patin dan berjaya meningkatkan lagi produktiviti dalam menjaga semua stok-stok dia jagakan online untuk menjawab pelanggan. Dia gunakan cloud storage untuk make sure dia punya semua data-data tu tersimpan dengan baik. Dan kita ada juga lah banyak lagi pelanggan-pelanggan yang guna. That's why lah kita nak galakkan semua PMKS ini sama-sama pergi ke kita punya program. Kalau di Klang Valley ini di Selangor insya-Allah pada 21 September ini. Dan kemudian kita akan pergi jelajah seluruh negara. So kita apa-apa maklumat ni tuan-tuan dan puan boleh follow kita punya Facebook Unify Business ataupun Instagram. So banyak maklumat-maklumat. Tapi saya nak tanya juga kalau tadi yang tuan kata macam dua case time kita panggil sebagai case tadi yang berjaya kan. Adakah mereka akan datang nanti insya-Allah? Ada tempat yang mereka hari tu kita buat masa program ada diorang juga datang. Kali ni kita ada juga yang baru yang datang. Boleh meminat. Saya pun minat dapat tengok. Saya kena jemput juga Cik Syah tu join lah. Oh dia dipaham. Yang Lazim Patin tu juga faham. Patin tu faham. Okey, nampaknya kita ada 5 minit je lagi. 5 minit lagi. Jadi sebagai orang kata apa, sebagai penutup ni lah, saya nak tanya tuan kan. Jadi pada pandangan tuan, ke mana sebenarnya arah tuju penggunaan internet negara kita ni, terutamanya masyarakat dan juga khususnya untuk PMKS ni? Bagi saya penggunaan internet ni macam saya katalah bukan hanya untuk mencari informasi kan. Untuk PMKS ni bagaimana mereka boleh menggunakan internet untuk 3 aspek utama bila kita run business atau menjalankan perniagaan. Aspek pelanggan, bagaimana dapat lebih pelanggan. Kita tahu bahawa internet ini mampu menarik lebih ramai pelanggan melalui pemasaran digital. Kemudian kita tengok bagaimana kita nak menguruskan pekerja. Kan pekerja untuk PMKS ini adalah sangat limited, sangat nama pun kecil, betul. Mikro dan sederhana. So menggunakan digital juga kita dapat membantu macam e-commerce hub tadi. Daripada kita ada ramai staff untuk tengok satu-satu, kita mungkin ada satu staff saja untuk tengok dalam satu window ini untuk menjawab soalan. Automation yang berlaku dalam e-commerce hub. Dan juga bagaimana nak mengawal bekal kita, stok kita kan secara yang lebih baik. So internet sebenarnya hanyalah enabler ataupun orang kata dapat membantu kita meningkatkan perniagaan melalui pengurusan 3 aspek utama tadi. Tapi nak guna digital solution atau teknologi digital ni perlukan skill kan, perlukan kemahiran. Dan kita berharap dengan program-program yang kita adakan tadi dapat membantu mereka menguruskan perniagaan dengan baik atau mengembangkan perniagaan dengan baik dengan penyelesaian yang mudah dan dibantu juga oleh konsultan Unify Business kita.
Menarik tu, sebab apa yang Tuan cakap tu memang menarik betul. Jadi mungkin saya harap dari episod ni kan kita nampak, atau mungkin selama ni orang hanya fikir bahawa bila kita bercakap pasal internet, cakap pasal Unify, dia hanya nampak sebagai sambungan internet semata-mata kan. Tapi sebenarnya lebih banyak banyak penyelesaian. Pengurusan dia pengurusan perniagaan dari segi mendapat pelanggan, dari segi yang tuan cakap pasal ni, yang tentang daripada segi supply management tu, yang saya rasa menarik. Sebab mungkin ramai yang tak, ialah bila kalau baru nak menceburkan diri perniagaan, mungkin dia tak tahu semua. Jadi batu bila ada program macam ni, daripada dia datang belajar, tengok macam-macam. Okey. Jadi sambil-sambil itu saya ingin juga ini saya tanya sebagai soalan yang terakhir lah Tuan kan. Jadi kalau Tuan pada pandangan Tuan kan, tadi kita tengok yang Tuan kata perniagaan tu dah semakin naik, makin berkembang walaupun kita tengok pandemik ni dah habis kan. Jadi secara ringkasnya Tuan rasa adakah dia akan makin berkembang ke depan? Saya rasa dia makin berkembang. Melihatkan kepada aktiviti perniagaan sekarang, dengan kita pun sekarang dah boleh keluar. Betul. Dan dah jadi normal sekarang ni kan, dan kita dah menggunakan banyak-banyak lagi yang kita pergi ke kedai dulu tak sempat sekarang ni kita tengok banyak aktiviti. Yang kita tengok jalan dah mula jam tu, makna perniagaan pun rasa lebih meningkatlah. So itu pandangan saya, dan insya-Allah kita doakan semoga kita terus maju dalam perniagaan, terutamanya untuk PMKS yang merupakan tulang belakang untuk negara kita. InsyaAllah. Okey. Nampaknya kita dah habis sampai suntukkan waktu ni kan. Okey, apa-apa saya nak ucapkan terima kasih Tuan sebab sudi datang pada malam ni. Terima kasih Adil. Sama-sama Tuan. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya harap apa yang disampaikan pada malam ni mendatangkan manfaat kepada anda semua. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Jadi kami di Bernama ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.